Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkongsian kali ini, saya akan cuba berkongsi pada sahabat-sahabat di luar sana bagaimanakah untuk memastikan idea ataupun pemikiran ataupun pandangan kita dapat diterima oleh orang lain. Sebelum tu sahabat-sahabat, silalah klik button like, share dan juga subscribe jika anda memikirkan pandangan ataupun video ini bermanfaat untuk anda. Tunggu perkongsian saya yang akan datang. Sahabat-sahabat, dalam setiap hari dalam kehidupan kita sudah pasti kita ada berurusan dengan beberapa pihak ataupun beberapa orang yang melibatkan pertukaran perasaan, pertukaran idea dan juga pertukaran pemikiran. Sudah pasti akan ada berlaku tentang bagaimana untuk kita memastikan pemikiran kita, idea kita ataupun pandangan kita diterima oleh pihak tersebut. Sudah pasti akan berlaku jual dan beli idea ataupun jual dan beli pandangan. Kita cuba untuk menjual idea kita dalam memastikan pihak tersebut membeli idea kita, menerima pandangan dan juga pemikiran kita. Dalam konteks ini juga akan berlaku bagaimana penolakan ataupun ketidaksetujuan tentang idea-idea ataupun tentang pemikiran yang kita cuba sampaikan. Sudah barangkali kita akan merasa dendam, marah dan juga kecewa tentang penolakan tersebut. Jadi dalam perkongsian kali ini, saya cuba memberikan tips bagaimana untuk memastikan idea, pemikiran ataupun pandangan kita dapat diterima oleh orang lain melalui konsep dan cara saya. Tunggu. Dalam memberikan pandangan ataupun melontarkan idea dalam kehidupan seharian kita, ada 4 perkara yang saya cuba amalkan. Yang pertama, bersederhanalah. Pastikan anda memulakan perbualan ketika memberikan pandangan ataupun idea dalam keadaan yang sangat-sangat bersederhana, penuh rasa persahabatan dan ikhlas serta jujur. Tunjukkan seberapa baik kebersamaan antara kita dengan pihak yang mendengar. Sekaligus, ia menjadikan rasa kebersamaan dan keakraban bagi meneruskan perbualan seterusnya. Sahabat-sahabat, dalam meneruskan perbualan di peringkat awal, pastikan si pendengar ataupun pihak yang kita cuba untuk menyampaikan matlamat ataupun pemikiran kita cukup berminat untuk memastikan kita dapat meneruskan apa yang kita ingin sampaikan. Antara yang saya sebutkan tadi, tips pertama adalah bersederhana. Jangan terlalu gairah untuk memastikan idea kita diterima di peringkat awal. Sahabat-sahabat, tips yang kedua yang biasa saya gunakan, elakkan pertengkaran. Elakkanlah perbalahan ketika berbicara. Tiada gunanya kita bertengkar dan ianya hanya akan menutup ruang pemikirannya untuk menerima pandangan ataupun idea kita. Sahabat-sahabat mesti pernah dengar, orang yang jahil tidak pernah dapat difahamkan melalui pertengkaran. Sahabat-sahabat, dalam konteks kita memberikan pandangan ataupun menjadikan pemikiran kita untuk diterima oleh orang lain, cuba kita terapkan nilai-nilai yang lebih murni, iaitu mengelakkan perbalahan ataupun pertengkaran. Apabila kita bertengkar, ianya sekaligus dapat meletakkan di dalam hati sanubari pihak yang sedang kita berbicara tersebut bahawa orang di hadapannya ini tidak layak untuk berbicara dengannya. Jadi elakkan. Dalam tips nombor 2 ini, cuba kita elakkan, iaitu elakkan pertengkaran ketika berbicara dalam memastikan kesinambungan untuk kita melontarkan idea, pandangan dan juga pemikiran kita. Sahabat-sahabat, tips yang ketiga, hormati pandangan orang lain. Ingat, jangan sesekali menyebut atau cuba membuktikan pandangan sesiapa adalah salah dan tidak betul. Sebaiknya, gunakanlah perkataan-perkataan seperti mungkin pandangan si fulan kurang tepat, dan mungkin kita boleh gunakan perkataan pandangan saya ini mungkin tidak berapa tepat, tetapi mungkin akan memberi sedikit idea tambahan kepada tuan. Anda di luar sana mungkin menghadapi masalah untuk memberikan pandangan ataupun memastikan pemikiran kita sentiasa diterima oleh orang lain. Tetapi ingatlah, dalam setiap pandangan kita, tidak perlulah untuk kita mengkondem ataupun kita memperlekehkan pandangan orang lain, kerana ia hanya akan memperlihatkan sisi negatif kita. Jadi dalam konteks kita memberikan pandangan dalam tips ketiga ini, pastikan kita sentiasa menghormati pandangan orang lain.
Mungkin kita boleh gunakan bahasa-bahasa yang lebih sesuai dan lebih sopan dalam memperlihatkan kita tidak bersetuju. Banyak idea yang boleh kita gunakan seperti yang saya sebutkan tadi. Sahabat-sahabat, tips yang keempat yang biasa saya gunakan dan saya amalkan adalah jadilah pendengar yang baik. Untuk memastikan suara, idea dan pandangan serta pemikiran kita didengar dan diterima dengan baik, tidak lain dan tidak bukan, anda sendiri perlu memulakan dengan menjadi pendengar yang sangat baik dan berkualiti. Ciptalah suasana yang memperlihatkan anda bersungguh-sungguh ingin mengetahui setiap bait kata-katanya. Apakah ayat-ayatnya yang seterusnya? Banyakkan menyebut, ya saya, ya ya, sebagai tanda respon. Sahabat-sahabat, dalam tips yang keempat ini sepatutnya kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Apabila kita menjadi pendengar yang baik, ianya sekaligus menjadikan si pendengar di hadapan kita akan meneruskan ayat-ayatnya dengan baik, dan sekaligus dia juga mampu menerima setiap idea, pandangan dan juga pemikiran yang kita lontarkan kepadanya. Kesimpulannya sahabat-sahabat, dalam melontarkan idea, pandangan dan juga pemikiran kita, ia merupakan satu kemahiran yang perlu diasah dan perlu dipelajari dari masa ke semasa. Semua orang mampu untuk memberikan pandangan, idea dan juga lontaran pemikiran. Tetapi, apakah kita yakin untuk diterima oleh orang lain? Jadi sahabat-sahabat, dalam memberikan pandangan, idea ataupun pemikiran, pastikan ianya lahir daripada hati yang ikhlas dan juga jujur serta tulus yang datang daripada hati kita sendiri. Sekaligus menampakkan sisi positif yang akan memastikan si pendengar akan menerima dengan hati yang terbuka, dan akan juga memperlihatkan tentang kesungguhan kita dalam meyakinkan si pendengar untuk menerima pemikiran kita. Sahabat-sahabat, perkongsian ini merupakan sudut pandang diri saya, dan tips-tips yang saya berikan merupakan konsep ataupun amalan yang saya biasa gunakan dalam kehidupan saya seharian. Lebih kepada perkongsian untuk sahabat-sahabat menjadikan panduan di luar sana. Nantikan perkongsian saya yang seterusnya dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimbo.